Ilmu Wahyu dan Sains. Kejadian haiwan menurut perspektif Al-Quran dan sains, memperkenalkan ahli-ahli penyelidik. Ketua Penyelidik Syauqi Ismail dibantu oleh Akid Baihaqi, Afiq Noor, Afif Amsyar, Irfan Hamizan, Muhbit Fadzil, Daniel Hakimi dan Awis Kironi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan pengenalan kejadian haiwan mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Bagi perspektif Al-Quran, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa segala sesuatu termasuk haiwan diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Yang kedua adalah Al-Quran menyatakan bahawa haiwan diciptakan untuk keseimbangan alam dan kepentingan manusia. Beberapa ayat menekankan peranannya sebagai tanda kebesaran Allah. Bagi perspektif sains pula, sains menjelaskan penciptaan haiwan melalui konsep evolusi yang melibatkan perubahan secara beransur-ansur dalam spesies melalui proses alamiah. Penciptaan haiwan di sini diasosiasikan dengan faktor seleksi alam. Yang kedua adalah ilmu genetik membantu menjelaskan persamaan dan perbezaan antara spesies haiwan. Penciptaan dipahami melalui kod genetik dan pewarisan sifat. Dalam tajuk ini, kumpulan kami telah pun memilih laba-laba sebagai haiwan untuk dijadikan bukti proses kejadian haiwan menurut Al-Quran dan sains. Objektif kajian yang pertama, untuk mengetahui proses kehidupan seekor laba-laba dengan cara mereka berburu pada waktu malam dan cara mereka membuat sarang. Yang kedua, untuk mengenal pasti cara pembiakan seekor laba-laba itu dengan cara telur laba-laba dan cara mereka mengawan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan yang unik yang ada pada laba-laba seperti penglihatan laba-laba dan kelajuan laba-laba itu. Persoalan yang pertama, apakah kelebihan laba-laba melalui Al-Quran dan sains? Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyebutkan kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya. Seperti laba-laba yang membuat rumah yang kuat. Secara saintifik, laba-laba memiliki kemampuan merancang jaring yang unik dan kuat untuk menangkap masanya, mencerminkan keindahan reka bentuk alam. Persoalan yang kedua, bagaimanakah proses kehidupan laba-laba yang menakjubkan? Laba-laba memiliki proses kehidupan yang menarik termasuk pembuatan jaring yang rumit untuk menangkap mangsanya. Mereka juga melakukan proses molting untuk tumbuh dan beberapa spesies laba-laba betina bahkan memakan jantan setelah kahwin. Keajaiban dalam evolusi dan perilaku laba-laba terus menjadi subjek penelitian ilmiah. Persoalan yang ketiga, bagaimanakah pembiakan laba-laba yang kompleks? Pembiakan laba-laba yang kompleks melibatkan serangkaian proses seperti pemujaan, pembuahan dan penjagaan telur. Proses ini dapat melibatkan perilaku khusus laba-laba untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan mereka. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan lebih terperinci, saya serahkan pada rakan-rakan saya. Surah Al-Ankabut ni tidak menceritakan kesemuanya tentang laba-laba, namun ada satu ayat yang menyebut tentang laba-laba. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Okey, saya akan menerangkan kenapa Allah berfirman bahawa perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Menurut pemerhatian saintifik yang dijalankan oleh ahli yang mengkaji laba-laba, binaan ataupun sarang laba-laba ini didapati 3 kali lebih kukuh daripada sarang serangga-serangga lain. Tapi kenapa Allah mengambil sarang laba-laba sebagai bandingan di dalam ayat? Jika sarang laba-laba ni lebih kukuh daripada sarang serangga-serangga lain. Hal ini kerana bukan sarang laba-laba yang zahir yang perlu diperhati sahaja, tetapi lihatlah juga kehidupan serangga tersebut. Menurut sains, laba-laba sangat aktif berburu pada waktu malam kerana mereka memiliki cara khusus dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan makanan pada saat itu. Dan timbulnya persoalan mengapa laba-laba aktif pada waktu malam. Antara faktornya adalah tentang penglihatan. Ini kerana mata laba-laba memiliki sel-sel khusus untuk melihat dengan lebih tajam dan lebih jelas. Yang kedua tentang persaingan, di mana pada malam hari persaingan antara pemangsa begitu sedikit.
Yang ketiga, tentang perlindungan, di mana labah-labah menggunakan kegelapan untuk melindungi diri daripada pemangsa. Yang terakhir iaitu yang keempat, tentang haiwan aktif, di mana pada malam hari haiwan seperti serangga sangat aktif keluar untuk mencari makanan. Assalamualaikum, kita pergi kepada sarang labah-labah. Sarang labah-labah adalah sarang terbuat bagi diri serangga. Ini dibuat menggunakan sutera dari protein yang keluar dari abdomennya. Antara fungsi sarang labah-labah ialah yang pertama untuk berehat, yang kedua untuk berteduh walaupun tiada bumbung. Yang ketiga menjadi perangkap untuk mendapatkan makanan. Seterusnya, kita pergi kepada cara-cara labah-labah mengawan menurut perspektif sains. Banyak spesies labah-labah menunjukkan dimorfisme persenyawaan, iaitu labah-labah jantan berbeza daripada labah-labah betina. Pada amnya, labah-labah jantan lebih kecil daripada labah-labah betina, berkaki halus dan lebih berwarna-warni. Pedipalps jantan juga berbeza. Di setiap hujung pedipalps terdapat kuku tajam istimewa untuk mensenyawakan labah-labah betina semasa mengawan. Sebelum mencari pasangan, labah-labah jantan menenun sawang kecil dan membubuh titisan kecil sperma, cecair yang diperlukan oleh telur labah-labah betina untuk berkembang. Labah-labah jantan kemudian mengumpul sperma itu dengan pedipalpsnya. Apabila bertemu dengan labah-labah betina, labah-labah jantan menunjukkan kelakuan yang khusus, dikenal sebagai pertunjukan memikat, yang memberitahu labah-labah bahawa labah-labah jantan hendak mengawan. Seterusnya, kita pergi kepada cara penghasilan telur labah-labah menurut perspektif sains. Telur labah-labah berbentuk bulat dan bergaris pusat lebih kurang 1/25 inci, iaitu 1 mm. Jumlah telur di dalam kelompok adalah berbeza-beza mengikut spesies, iaitu dari 1 atau 2 hingga lebih daripada 10,000 bagi spesies yang besar. Labah-labah melindungi telurnya dengan membungkusnya di dalam kokon sutera. Sesetengah spesies membentuk kokon seperti telur yang kecil ataupun dipergeram di dahan tumbuhan. Sesetengah labah-labah lain menyembunyikan telurnya di celah daun atau di bawah batu, kemudian menjaganya dari tempat tersembunyi yang berhampiran. Saya akan menyambung pembatangan daripada rakan saya tadi. Okey, kita tengok pada penglihatan labah-labah, iaitu walaupun labah-labah ni memiliki beberapa mata untuk melihat, tetapi sebenarnya penglihatannya agak terhad. Disebabkan itu, serangga ini menggunakan kelebihan sarangnya untuk mengesan getaran yang dihasilkan mangsa bila terperangkap pada sarang. Sebaik saja getaran berjaya dikesan, labah-labah dengan pantas akan ke arah mangsa dan membalut mangsa dengan bebenang sutera. Seperti mana kita dapat tahu, labah-labah gua tinggal dalam gelap. Mereka adalah sama ada sangat teruk dilihat atau tidak pernah melihat sama sekali. Mereka semua bergantung kepada sensasi dan bunyi. Or viewer, labah-labah mempunyai mata yang sangat kecil kerana hampir tidak perlu penglihatan. Mereka mempunyai deria yang sangat baik, membangunkan mekanisme yang bertindak balas terhadap pergerakan rangkaian perangkap. Al-Quran dan sains memiliki pandangan yang unik terkait kejadian haiwan. Al-Quran sebagai sumber wahyu dalam Islam menyebutkan bahawa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk haiwan-haiwan di bumi. Ayat-ayat Al-Quran menekankan keajaiban penciptaan Allah dan keberagaman makhluk hidup sebagai tanda kebesarannya. Sains pula melalui teori evolusi memberikan penjelasan tentang proses perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam evolusi haiwan sepanjang waktu. Meskipun terdapat perbezaan pendekatan antara perspektif agama dan sains, keduanya mengajarkan tentang keindahan dan kompleksitas kehidupan haiwan di bumi, memperkaya pemahaman manusia terhadap keajaiban ciptaan dan proses evolusi yang mengatur keberlanjutan kehidupan.